zahir. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung tajuk yang seterusnya, iaitu pada muka surat 38 dengan tajuknya iaitu umur yang keempat. Umur yang keempat. Tuan-tuan, balik sekarang buka satu surah yang namanya surah Al-Zalzalah. Pada surah yang ke-99, pada ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan pada hari itu manusia keluar daripada kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa makna berkelompok-kelompok? Sesuai dengan kata pengarang kitab yang kita baca ni, sehingga dibangkitkan, sehingga pada waktu itu ada yang menjadi ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka masuk ke neraka. Yang Allah maksudkan dalam tafsiran oleh kebanyakan para alim ulama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Al-Ahkam Al-Qurtubi, makna ashtatan, perkataan berkelompok situ, antara yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah, iaitu ada yang mereka menerima keuntungan dan ada di kalangan mereka yang menerima kecelakaan. Apa makna untung? Dah tentu jalannya menuju kebaikan. Apa makna kecelakaan? Mereka yang membawa menjerumuskan diri ke dalam kelembah kawah api neraka Allah Azza wa Jalla. Ada dua makna yang bertepatan di situ. Yang menjadi ahli syurga, kekalah dia menjadi ahli syurga. Bila mana dia menjadi ahli neraka, di sana ada dua perbahasan. Sama ada yang kekal ataupun yang sementara. Allah akan buka rahsia, sekecil-kecil rahsia sampailah sebesar-besar rahsia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hari itu dapat tak kita berselindung? Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada langsung kita nak berselindung di hadapan Allah pada waktu itu. Sehingga kan Allah sebut dalam Quran dengan jelas, yauma tublas sarair. Dalam surah apa tuan-tuan? Surah At-Tariq. Surah At-Tariq dia duduk dalam juzuk yang ke-30, surah yang ke-86 pada ayat-ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Pada hari itu diperlihatkan segala rahsia-rahsia manusia. Tuan-tuan boleh bayang, kita ada rahsia kan? Sampai kita tak nak bagi tahu ke orang. Kadang-kadang biar kita saja yang tahu rahsia tu. Rahsia buruk jangan bagi tahu ke orang. Biarlah menjadi sejarah hitam buat kita, menjadi pengajaran. Saya ada sejarah hitam, ibu, bapa juga ada sejarah hitam. Kita simpan. Jangan bagi tahu ke orang tentang kesilapan kita. Malu kita. Allah menjaga aib kita sebab hari ini Allah naikkan darjat kita sebab Allah simpan aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu tuan-tuan. Kalau Allah buka aib saya depan tuan-tuan, setakat yang tuan-tuan tak tahu, malu saja. Saya yang buat dulu pun saya rasa malu sebab ada reti tentang ilmu agama, reti sikit tentang yang nama kehidupan ni, malu. Tuan-tuan, begitu juga manusia. Dia selagi mana dia boleh nyimpan dia punya rasa rahsia ni, dia simpanlah. Bermohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ni biarlah beristighfar. Moga-moga Allah ampunkan, Allah lenyapkan, Allah deletekan, Allah hapuskan segala kejahatan kita ni. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah padamkan tentang kesalahan-kesalahan kita ni. Tuan-tuan, kalau kita buka satu kitab yang bernama Faridatul Faraid fil Ilmil Aqaid, kitab tentang akidah. Kitab ni kecil-kecil tuan-tuan, nipis-nipis je. Saya tengok di pasaran mereka dah terjemah dah buku tu ke dalam bahasa Melayu,
dengan tulisan Rumi. Baik. Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Tuan-tuan cuba buka di muka surat 4 yang terakhir. Tajuk yang keempat sebelum akhir. Tuan-tuan akan tengok tentang satu cerita. Cerita ada 10 perkara yang atas nama makhluk Allah yang Allah tidak akan binasakan. Pelik kan? Pelik. Kan saya katakan tadi, semua nama makhluk mesti akan fana. Dalam kitab tersebut ada 10 perkara yang bersifat dengan sifat makhluk yang Allah tidak akan fanakan dia. Allah tidak akan hancurkan dia. Baca ke 10-10 tu, salah satunya ialah ni yang dikatakan oleh tuan pengarang kitab kita ni apa dia? Ajbuz zanab. Ain, jim, ba. Ajbu. Az-zanab, alif, lam, za, nun, ba. Ajbuz zanab. Dia apa tuan-tuan? Baik, tengok kata pengarang kita apa dia? Iaitu suatu tulang yang halus benar dalam tubuh manusia, berada di akhir sulbi, tulang belakang. Tulang tu, kita kata apa tulang apa ni? Apa tulang apa? Cor, keto, cenongging. Seperti itu. Saya nak apa? Cenongging ke tonongging? Saya tak tahu. Saya memang bahasa ajibuz zanab lah. Cenongging. Tulang tu. Tulang tu tidak akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kenapa dia tidak dihapuskan? Sebab kata pengarang kitab, nanti bila mana kiamat nanti dunia ini, Allah akan berseru dekat tulang-tulang ajabuz zanab ini sebagai bukti Allah nak menghidupkan manusia itu kembali. Tuan-tuan, maha kuasanya Allah ya. Tuan-tuan, saya bagi 4 benda. Selebihnya tuan-tuan cari di rumah. Apa 4 benda ni yang tidak, dia atas nama makhluk, tapi Allah menjaga makhluk ni sampai kiamat. Yang pertama, Lauh Mahfuz, Allah jaga sampai kiamat. Dia takkan hancur. Yang kedua, Arash, Allah Subhanahu wa taala. Arash tu makhluk, dia tidak akan hancur. Yang ketiga, Ajbuz zanab. Ni yang tulang ni. Yang keempat, yang namanya Al-Kursi. Ayatul Kursi. Allah istawa, Allah bersemayam di atas kursi Allah. Kursi itu takkan hancur. Walaupun nama kursi, sebenarnya kursi ni hancur. Sampai masa habis kursi ni. 5 lagi, tuan-tuan cari di rumah. Baca satu kitab, Faridatul Faraid fi Ilmi al-Aqaid, tentang ilmu tauhid. Tengok tajuk keempat sebelum akhir, dia ada 10 benda yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ni akan cakap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata kita? Nampak macam tak bagus, tapi dia firman Allah. Qalu ya wailana, celakalah kami pada waktu ini. Tuan-tuan, bahasa dia. Celakalah kami pada waktu ini. Siapa yang memandai-mandai membangkitkan daripada tempat kuburan kami ini? Allah kata apa? Siapa yang pandai-pandai yang membangkitkan kami? Siapa yang membangunkan kami daripada tempat kuburan kami? Tuan-tuan, ucapan ini kita nampak macam dah selesa sangat dah bagi orang yang bagus-bagus perangai dia duduk di alam kuburan. Tak guna betul lah. Siapa yang bangunkan kami ni? Ya Allah, orang dah syok dah di alam kuburan, tiba-tiba suruh bangkit pula. Tuan-tuan, kalau buka satu kitab namanya Riyadhus Salihin, tengok muka surat yang ke-300.
satu bab yang menceritakan oleh baginda Nabi SAW tentang cerita nikmat kuburan. Sampaikan orang yang bergelarkan jenazah pada waktu itu, kata baginda Nabi SAW, apa kata Nabi? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kalaulah si jenazah itu daripada kalangan orang-orang yang bagus, perangai bagus, taat setia dia kepada agama bagus, orang kenal dia, orang tu memang jenis bagus, dia akan berseru, qaddimuni qaddimuni, segerakanlah aku untuk dihantar ke kuburan, segerakanlah aku untuk dikambih cepat-cepat. Pasal apa tuan-tuan? Seakan-akan dia dah nampak dah nikmat kuburan. Nikmat kuburan. Itu jenis orang bagus-bagus. Orang yang tak bagus lagu mana? Disebut oleh baginda Nabi, wa in kanat ghaira salihatan faqalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Sehinggakan kalaulah si jenazah yang kita tanggung itu daripada kalangan orang yang tidak bagus-bagus, orang yang punyai dosa, orang yang punyai kekafiran, yang punyai satu sifat musyrik dalam hati, dia akan berkata, celaka sungguhlah. Tengok bahasa dia, ya wailaha, celaka sungguhlah. Korang yang duk angkut-angkut aku ni, yang pegang-pegang aku ni, yang dibawa aku, nak pergi mana? Aina tadhhabuna biha, korang nak pergi bawa aku, nak pergi mana? Tengok tuan-tuan, seakan-akan dia dah nampak dah yang namanya azab kuburan di dalam kuburnya nanti. Tuan-tuan, ayat surah Yasin kita baca tadi ni, depa ni dah terima nikmat dah, seronok dengan nikmat. Lalu timbul satu perkataan, ya wailah, ya wailaha, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka sungguhlah, siapa yang bangkitkan kami ya? Waktu dia dalam kuburan ni dah syok-syok terima nikmat, kena bangkit pula. Apa hal? Tuan-tuan, sebab itu Allah sambung ayat dia, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji-janji Tuhan kamu seketika dahulu, wa sadaqal mursalun, dan benarlah utusan-utusan aku yang duk sampaikan. Dah seronok di alam kuburan, akan terima lagi nikmat di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Duk kena azab dalam kuburan, tak habis-habis lagi, akan disambung dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kan Nabi sebut, innal qabra awwalul manazil lil akhirah. Kuburlah tempat mula-mula yang nak menentukan seawal-awal kedudukan dia nanti di hari akhirat kelak nanti. Kalau bagus, baguslah dia. Kalau tak bagus, tak baguslah dia sampai hari akhirat kelak nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي
اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan suatu firman-Nya di dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-An'am. Surah Al-An'am merupakan surah yang ke-6 di dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk yang ke-7. Ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati, sila lihat di suatu ayat, iaitu ayat yang ke-36. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak sembah ta'zim kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan limpah kasih sayang Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat diizinkan sekali lagi oleh Allah untuk duduk berhimpun dan berkumpul dalam rumah Allah ini dalam sabilut ta'lim ilmi. Mudah-mudahan kita mengharap kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita alami ini moga-moga Allah angkat dan Allah hilangkan serta merta tanpa jejak. Mudah-mudahan penyakit wabak Covid ini Allah perkenankan doa kita. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghilangkan Covid ini tanpa jejak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung pengajian kita, iaitu pada bulan yang lalu kita baru sahaja menyelesaikan bacaan kita dalam satu tajuk, iaitu tiupan sangkakala dan kedatangan hari kiamat. Pada kita membahaskannya 30 hari bulan 8, kemudian kita terhenti seketika, kita sambung balik pada 30 hari bulan 10 baru-baru ni. Alhamdulillah, apa yang kita bahaskan tentang tiupan sangkakala dan kedatangan hari kiamat, mudah-mudahan ianya menjadi satu erti yang menjadi munasabah dan juga muhasabah kita. Sebab kita ni kena berpegang dengan 4M. 4M. M yang pertama apa tuan-tuan? Iaitu yang namanya M, muhasabah. Kita pakat-pakat ada buat amalan. Amalan kita kadang-kadang menyimpang. Kita pakat-pakat teringat balik. Amalan kita ni sama ada Allah terima ataupun tidak, itu berserah kepada Allah. Tapi kita kena muhasabah. M yang kedua namanya muraqabah. Mim, ra alif, qaf, ba ta marbutah. Muraqabah. Apa makna muraqabah? Bila kita buat amalan, pastikan amalan kita tu raqibah. Kita ni ada pengawasan daripada Allah. Kita buat apa pun tentu dah ada CCTV daripada Allah Azza wa Jalla. Yang baik pun Allah nampak, yang jahat lagi lah Allah nampak. Semuanya tercatat dalam kitab kita ni. Yang baik pun Allah catat, yang tak baik juga Allah catat. M yang ketiga iaitu yang namanya muhasabah, muraqabah, mujahadah. Apa dia mujahadah? Kita nak buat apa pun, biarlah kita bersungguh-sungguh. Walaupun amalan itu sekecil mana pun, biarlah bersungguh-sungguh. Mujahadah. Ada ketekunan, ada kerajinan kita nak buat. Mudah-mudahan ianya mendapat naungan daripada Allah
Sebab yang kecil pun Allah nilai, yang besar pun Allah juga nilai. Maka M yang ketiga iaitu mutanajjasah. Mutanajjasah ni apa dia? Kita sendiri bila mana berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, sudah tentu tidak ada ruang dan juga peluang untuk kita nak mengelak daripada Allah. Kerana semuanya akan dibuka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang baik pun Allah buka, yang tak baik juga Allah akan buka. Yang menjadi tontonan kepada orang lain tentang apa perbuatan kita di atas muka bumi Allah, sama ada dalam bentuk rahsia ataupun yang terzahir. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung tajuk yang seterusnya, iaitu pada muka surat 38 dengan tajuknya iaitu umur yang keempat. Umur yang keempat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari itu kita belajar satu tajuk tentang umur yang ketiga. Tentang umur yang ketiga, kita membahaskan sedikit apa yang kita faham tentang umur yang ketiga, iaitu mengenai pada muka surat 22 ketika mana manusia keluar daripada dunia dengan kematian. Manusia dia dengan cara mana dia nak mengurangkan dunia, manusia nak dikurangkan di atas muka bumi dengan cara Allah matikan. Sebab kematian itu adalah milik kepada makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga dengan zat yang maha zat. Allah itu baqa. Allah itu kekal abadi. Tetapi makhluk dia ada satu sifat yang namanya fana. Tergantung kepada makhluk itu sama ada, kalau kata fana kepada makhluk dia mati. Kalau kata aircon ini macam mana fana dia? Fana dia mungkin rosak. Fana lah dia. Mungkin tak boleh guna satu kali dia pecah, hancur. Fana lah dia. Maka bergantung kepada apa-apa makhluk, semuanya hukumnya fana. Maka bila mana manusia itu akan dikeluarkan daripada dunia dengan cara membawa kematian, pada umur yang ketiga, malam ni kita sambung umur yang keempat. Apa di umur keempat? Ayuh sama-sama kita meneliti tentang hasil karya Tuan pengarang kitab Allah Yarham Tuan Syekh Abdul Qadir Wanggah Budi Sakamayor tentang cerita kita pada malam ini. Allahumma anfa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, yang dikatakan kita berada dalam umur yang keempat itu ialah kita keluar daripada kubur kerana dibangkitkan hingga menjadi ahli syurga, masuk ke dalam syurga, dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Okey, fahamlah. Pengarang kitab dia sebut daripada mana pada umur yang ketiga kita keluar daripada dunia masuk ke namanya alam baqa, yang namanya kuburan. Bila mana berada di alam kuburan itu, kita dipanggil apa nama waktu itu? Kita dipanggil duduk di satu alam namanya barzakh. Duduk berapa lama? Wallahu a'lam bisawab, sehingga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masuk umur keempat, bila mana kita nanti akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada kuburan barzakh kita tu. Duduk mana dalam keadaan istilahnya dibangkitkan. Tuan-tuan, kalau buku tuan-tuan sendiri, tuan-tuan tolong bulatkan perkataan dibangkitkan tu. Tulis dalam kalimah Arab ya, yaumu ba'si. Ya waw mim. Yaumun, hari. Al-ba'si, alif lam ba ain sa. Ba'si, kebangkitan. Hari kebangkitan. Apa makna hari kebangkitan? Salah satu daripada asma'ul qiyamah, nama-nama kiamat ni. Tuan-tuan buka kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-17, tengok senaraian nama-nama kiamat yang disenaraikan oleh Allah Yarham Tuan Syekh Abdul Tuan Syekh Abdul Rauf Al-Marbawi
menyenaraikan tidak kurang daripada 200 perkataan nama-nama kiamat. Antaranya Yaumul Ba'si. Apa makna? Hari kebangkitan. Ada dalil tak? Ada. Seawal-awal muqaddimah kuliah tadi, saya petik satu firman Allah daripada surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 dalam susunan Al-Quran. Dia duduk dalam juzuk yang ke-7. Pada ayat yang ke-36 di sana ada satu firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud hanya orang-orang yang mendengar sahaja yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yab'athahumullah, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Artinya, istilah mana yang akan bermula dibangkitkan? Bila mana keluar daripada kuburan masing-masing. Keluar daripada kuburan masing-masing itu, kan kita pernah membahaskan satu ketika dulu, satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia ini dibangkitkan daripada kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Tuan-tuan, balik sekarang buka satu surah yang namanya surah Al-Zalzalah. Pada surah yang ke-99, pada ayat yang ke-6, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan pada hari itu manusia keluar daripada kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Apa makna berkelompok-kelompok? Sesuai dengan kata pengarang kitab yang kita baca ni, sehingga dibangkitkan, sehingga pada waktu itu ada yang menjadi ahli syurga masuk ke syurga, ahli neraka masuk ke neraka. Yang Allah maksudkan dalam tafsiran oleh kebanyakan para alim ulama, contohnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Al-Ahkam Al-Qurtubi, makna ashtatan, perkataan berkelompok situ, antara yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah, iaitu ada yang mereka menerima keuntungan dan ada di kalangan mereka yang menerima kecelakaan. Apa makna untung? Dah tentu jalannya menuju kebaikan. Apa makna kecelakaan? Mereka yang membawa menjerumuskan diri ke dalam kelembah kawah api neraka Allah Azza wa Jalla. Ada dua makna yang bertepatan di situ. Yang menjadi ahli syurga, kekalah dia menjadi ahli syurga. Bila mana dia menjadi ahli neraka, di sana ada dua perbahasan. Sama ada yang kekal ataupun yang sementara. Apa makna yang kekal? Mereka yang sabit di atas di dunia dulu, hidup dalam keadaan kekafiran, mati juga membawa kekafiran. Tapi yang tidak kekal lagu mana? Hidupnya di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla ketika dulu membawa 1001 jenis dosa. Akhirnya bila mana dia mati, dia menanggung sedikit beberapa perbuatan dosa yang belum lagi diminta ampun dan minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Ada saki baki dosa. Yang ini digelarkan sebagai Ahlut Tauhid. Siapa yang bagi nama? Seorang imam yang bernama Imam Sunan Abu Isa At-Tirmizi. Ada sebab mereka dihumbankan ke neraka Allah dalam beberapa tempoh tertentu atas kehendak Allah,
selesai sahaja penghukuman itu, lalu mereka dengan izin Allah dikembalikan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi di sana ada dua kelompok ahlut tauhid. Ada ahlut tauhid yang berkeuntungan, ada ahlut tauhid yang dalam keadaan yang menerima kecelakaan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada dibahaskan dalam kitab Bahrul Mazi juga dalam jilid ke-18. Jadi cerita nama-nama kiamat pada jilid ke-17. Perbahasan tentang cerita dihumban ke neraka Allah ini ada dalam perbahasan jilid yang ke-18. Jadi kata pengarang kitab apa dia? Yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri menyuruh malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala yang kedua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, antara faktor kekufuran orang-orang kafir itu ialah kerana mereka mengatakan bahawa sesekali tidak akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan. Baik tuan-tuan. Orang kafir, dia punya sikap dia, ada yang di kalangan mereka percaya kepada hari kebangkitan dan ada yang sebahagian yang menolak pada hari kebangkitan. Yang kafir dalam keadaan yang menolak tentang hari kebangkitan ini, mereka kata mana ada ini dinamakan hari kebangkitan, mana ada hari pembalasan. Kita ni macam juga binatang katanya. Macam mana kata binatang? Bila mana mereka mati, habis selesai. Umur dan hayat mereka mati sekadar mati. Tidak akan ada dibalas dengan apa-apa tujuan. Tidak akan ada yang namanya hari yang dinamakan anugerah. Yang baik menerima kebaikan, yang buruk menerima kecelakaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dimaklumkan kepada baginda Nabi bila mana firman Allah sampai ini, katakanlah sesungguhnya akan diberitahu tentang sesuatu, tentang apa yang telah kamu kerjakan. Maknanya apa yang kita lakukan semua ini telah menjadi catatan pada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rahsia antara kita dengan Allah. Sebab itu ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Zalzalah, يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Ayat penghujung itu menandakan apa? لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, iaitu kata Allah Azza wa Jalla, diperlihatkan, dipertontonkan, dibalaskan segala amalan-amalan mereka. Yang baik pun Allah balas, yang tak baik juga Allah balas. Tuan-tuan, ada tak rahsia kita dengan Allah pada hari itu? Tak ada. Tak ada. Allah akan buka rahsia, sekecil-kecil rahsia sampailah sebesar-besar rahsia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hari itu dapat tak kita berselindung? Tak ada dah tuan-tuan. Tak ada langsung kita nak berselindung di hadapan Allah pada waktu itu. Sehingga kan Allah sebut dalam Quran dengan jelas, yauma tublas sarair. Dalam surah apa tuan-tuan? Surah At-Tariq. Surah At-Tariq dia duduk dalam juzuk yang ke-30, surah yang ke-86 pada ayat-ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Pada hari itu diperlihatkan segala rahsia-rahsia manusia.
Tuan boleh bayang, kita ada rahsia kan? Sampai kita tak nak bagi tahu ke orang. Kadang-kadang biar kita saja yang tahu rahsia tu. Rahsia buruk, jangan bagi tahu ke orang. Biarlah menjadi sejarah hitam buat kita, menjadi pengajaran. Saya ada sejarah hitam, ibu, bapa-bapa juga ada sejarah hitam. Kita simpan. Jangan bagi tahu ke orang tentang kesilapan kita. Malu kita. Allah menjaga aib kita sebab hari ini Allah naikkan darjat kita sebab Allah simpan aib kita. Kalau Allah buka aib kita, malu tuan-tuan. Kalau Allah buka aib saya depan tuan-tuan, setakat yang tuan-tuan tak tahu, malu saja. Saya yang buat dulu pun saya rasa malu sebab ada reti tentang ilmu agama, reti sikit tentang yang nama kehidupan ni, malu. Tuan-tuan, begitu juga manusia. Dia selagi mana dia boleh nyimpan dia punya rasa rahsia ni, dia simpanlah. Bermohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ni biarlah beristighfar. Moga-moga Allah ampunkan, Allah lenyapkan, Allah deletekan, Allah hapuskan segala kejahatan kita ni. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah padamkan tentang kesalahan-kesalahan kita ni. Maka kata pengarang kitab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annas sa'ata atiyatun. Tuan-tuan tolong tambahkan sedikit dekat perkataan lam alif tu tanda syaddah. Tanda sabdu. Dia tertinggal sabdu. Atiyatul la raiba fiha wa inna. Tolong betulkan, bukan inna, anna. Alif baris atas, bukan alif baris bawah. Wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa firman Allah? Bahawa sesungguhnya pada hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang berada di alam kuburan. Tuan-tuan, itu janji Allah yang tentang cerita kita kena beriman tentang hari kiamat. Bahkan bukan sekadar itu juga tuan-tuan, bukan sekadar itu juga. Dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 dalam susunan Al-Quran, dia duduk dalam juzuk ke-17. Cuba lihat dalam dua ayat, iaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah juga menyatakan benda yang sama juga tentang cerita kebangkitan selepas kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma innakum ba'da zalika lamayitun. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati suatu hari nanti. Tuan-tuan tengok Allah guna ayat perkataan pasti. Kamu akan mati satu hari nanti. Kalau istilah pasti ni apa dia tuan-tuan? Tak, dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab kita akan mengaji tentang satu tajuk namanya taukid. Taukid, ta waw kaf ya dal, taukid. Taukid ni apa dia? Ayat penguat. Dalam Quran ada beberapa ayat penguat. Contoh inna. Inna sesungguhnya. Itu ayat penguat. Tak nak kata apa dah. Betul dah ayat tu, sesungguhnya. Kana dan adalah, ayat penguat. Ka'annama, ayat penguat. Dan antara lagi ayat penguat bila mana hukum tersebut ada tanda sabdu. La mayyitun. Mayyitun asal perkataan mayat.
Mayit. Bila ada tanda saddu, ada tanda syaddah, itu penguat pada satu ayat. Maksudnya, pasti satu hari nanti kita mati. Nah, Allah nak bagi tahu macam mana kita nak ngelak pun dah tak boleh dah. Kot macam mana dengan ubat ke, dengan apa pun keperluan manusia hari ini, dengan teknologi yang ada pun, manusia pasti mati. Allah sambung ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kemudian sesungguhnya kamu dibangkitkan daripada kubur kamu pada hari kiamat nanti. Sadaqallahul azim. Allah khabar ni kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wahyu. Bila wahyu, Nabi pun dapat satu petanda dan juga ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Bila mana cerita tentang kematian, satu benda yang tidak boleh kita elak daripada perkara tersebut yang mesti akan terkena kepada seseorang bila mana sampai tempoh dan juga ketikanya. Saya tak boleh ngelak, ayah-ayah tak boleh ngelak. Kita akan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata pengarang kitab, ada tersebut dalam suatu hadis bahawa dibinasakan daripada manusia setiap sesuatu kecuali satu tulang, yang mana satu itu dinamakan ajbuz zanbi. Ajbuz zanbi. Tuan-tuan, ajbuz zanbi ni apa dia? Tuan-tuan, kalau kita buka satu kitab yang bernama Faridatul Faraid fil Ilmil Aqaid, kitab tentang akidah. Kitab dia kecil-kecil je, tuan-tuan, nipis-nipis je. Saya tengok di pasaran mereka dah terjemah dah buku tu ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Rumi. Baik. Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Tuan-tuan cuba buka di muka surat 4 yang terakhir. Tajuk yang keempat sebelum akhir. Tuan-tuan akan tengok tentang satu cerita. Cerita ada 10 perkara yang atas nama makhluk Allah yang Allah tidak akan binasakan. Pelik kan? Pelik. Kan saya katakan tadi, semua nama makhluk mesti akan fana. Dalam kitab tersebut ada 10 perkara yang bersifat dengan sifat makhluk yang Allah tidak akan fanakan dia. Allah tidak akan hancurkan dia. Baca ke 10-10 tu, salah satunya ialah ni yang dikatakan oleh tuan pengarang kitab kita ni, apa dia? Ajbuz zanab. Ain, jim, ba. Ajbu. Az-zanab, alif, lam, za, nun, ba. Ajbuz zanab. Dia apa, tuan-tuan? Baik, tengok kata pengarang kita apa dia? Iaitu suatu tulang yang halus benar dalam tubuh manusia, berada di akhir sulbi, tulang belakang. Tulang tu, kita kata apa tulang apa ni? Apa tulang apa? Keto, cenongging. Betul tu. Saya nak apa? Cenongging ke tonongging? Saya tak tahu. Saya memang bahasa ajibuz zanab lah. Cenongging. Tulang tu. Tulang tu tidak akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kenapa dia tidak dihapuskan? Sebab kata pengarang kitab, nanti bila mana kiamat nanti dunia ini, Allah akan berseru dekat tulang-tulang ajabuz zanab ini sebagai bukti Allah nak menghidupkan manusia itu kembali. Tuan-tuan, maha kuasanya Allah ya. Tuan-tuan, saya bagi 4 benda. Selebihnya tuan-tuan cari di rumah. Apa 4 benda ni yang tidak, dia atas nama makhluk, tapi Allah menjaga makhluk ni sampai kiamat. Yang pertama, Lauh Mahfuz, Allah jaga sampai kiamat. Dia takkan hancur. Yang kedua, Arash.
Allah Subhanahu wa taala. Arasy itu makhluk. Dia tidak akan hancur. Yang ketiga, ajbuz zanab. Ni yang tulang ni. Yang keempat, yang namanya Al-Kursi. Ayatul Kursi. Allah istawa. Allah bersemayam di atas kursi Allah. Kursi itu takkan hancur. Walaupun nama kursi. Tengoknya kursi ni hancur. Sampai masa habis kursi ni. 5 lagi, tuan-tuan cari di rumah. Baca satu kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, tentang ilmu tauhid. Tengok tajuk keempat sebelum akhir, dia ada 10 benda yang tidak akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam satu kamus, kamus itu namanya Lisanul Arab. Seorang pengarang yang bernama Imam Ibnul Manzur. Imam Ibnul Manzur. Beliau mentakrifkan apakah makna ajbuz zanab ini. Saya duk tengok tadi, dia sebut ajbuz zanab ini berarti al-azmu alladhi fil asfali salbi indal ajzi. Bermaksud satu tulang yang berada di bawah sekali, di dekat dengan tulang sulbi, ketika mana tulang itu menjadi macam tulang ekor. Tulang ekor. Betul kata Haji Basir tadi, tulang apa? Tong nak kata tonggem, ya dah, tulang ekor. Baik. Jadi tulang itu yang Allah ciptakan manusia yang pertama bagi manusia yang kekal sehingganya dikembali ciptaan manusia itu pada hari kiamat nanti. Dia tak akan hilang. Hatta kalau tubuh kita dah berlerai pun, tubuh kita dah dimakan ulat sekalipun, tubuh kita dah habis sekalipun, tulang tu yang kata macam tulang ekor tu, fil asfalil sulbi indal ajzi. Dia duduk di bawah sekali macam tulang ekor. Benda tu takkan hilang sampai bila-bila. Baik, satu hadis. Dia kata hadis, mana hadisnya? Tak cari. Dia tak buat hadis. Saya lah kena cari hadis tu. Jumpa satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk sebut ayat ni. Innal fil insan aziman la ta'kulul arda abadan. Kata Nabi, pada tubuh manusia punyai satu tulang. La ta'kulul arda abadan. Mana tulang itu nanti tidak akan dihancurkan oleh sang bumi sampai bila-bila. Disambung lagi. Fihi yurakkabu yawmal qiyamah. Qalu ayyul azmi huwa ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ajbuz dzambi. Ketika mana Nabi duk sebut ada satu tulang yang tidak akan dihancurkan pada tubuh manusia, nanti bila ditanam tulang tu saja yang tidak akan dihancurkan. Kemudian Nabi sebut fihi yurakkabu ila yaumul qiyamah, sehingga nanti mana Allah akan serukan tiap-tiap manusia untuk dibangkitkan, Allah seru tulang tu saja. Qalu, kemudian sahabat terpinga-pinga. Ayyul azmu. Depa duk tanya Nabi, ya Rasulullah, tulang apakah yang Tuan maksudkan itu? Apakah tulang itu? Tolong bagi tahu kami. Kami nak tahu nama tulang tu. Dalam tubuh manusia ini tulang macam-macam. Tulang yang mana ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajbu zambi, iaitu satu tulang yang namanya ajbu zambi. Tulang ekor dekat bawah dengan tulang sulbi manusia. Baik, apa kata pengarang kitab? Daripadanya lah tumbuhnya manusia di tempat mereka ditanamkan, yakni dikebumikan,
seperti tumbuh tanam-tanaman dengan sebab Tuhan menurunkan hujan yang lebat menyerupai mani lelaki. Oleh hal yang demikian, apabila tumbuhnya itu sudah sempurna, maka Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala. Cerita meniup sangkakala kita dah bahas dah pada bulan 8 hari itu tentang tiupan sangkakala. Baik tuan-tuan. Satu sangkakala ke satu sangkakala, berapa terpisah masa dia? 40 hari ke tahun ke minggu? Apa tuan? Jam lupa pula. Apa? 40 sana. Apa? 40 tahun. 40 tahun. Satu sangkakala ke satu sangkakala. Yang kita bahas ada dua. Kita tengok satu riwayat lain ada sebut 3 tiupan sangkakala. Tak apalah, kita ambil lah yang biasa kita dengar kata dua tiupan sangkakala. Satu tiupan nak pergi ke satu tiupan memakan tempoh 40 tahun. Tiupan sangkakala pertama lagu mana? Menghancurkan alam ini. Apa makna alam? Ma siwallah. Alam ini selain daripada Allah, Allah akan hancurkan. Kecuali 10 benda yang Allah tidak akan musnahkan, yang disebut dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. 10 benda tu yang tidak akan dihancurkan. Baik. Habis je 40 tahun ke depan Allah akan menyeru manusia. Tuan-tuan, yang kata Allah seru manusia ni, kita ni. Anggaplah kita ni dah mayat, katalah kita ni dah mayat. Tuan-tuan, apa dialog kita? Apa tutur kata kita pada hari pertama dibangkitkan oleh Allah? Pada hari itu manusia pakat-pakat menuju ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa dialog pertama kita pada waktu tu? Kita pun tak tahu kan. Dialognya tuan-tuan, kita buka surah Yasin. Kita tengok ayat yang ke-51. Suratul Yasin yang kita duk baca tiap hari Khamis kan. Kita tengok apa tutur kata kita pada waktu itu sehingga menjadi satu perkara yang memang kita kena tahu. Pada waktu itu, itulah bahasa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-52 Suratul Yasin pada juzuk ke-23 berdasarkan surah yang ke-36. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, kemudian mereka berkata, siapa istilah mereka pada ayat tu? Penghuni kuburan. Kita ni. Kita ni akan cakap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata-kata kita? Nampak macam tak bagus, tapi dia firman Allah. Qalu ya wailana, celakalah kami pada waktu ini. Kata bahasa dia. Celakalah kami pada waktu ini. Siapa yang memandai-mandai membangkitkan daripada tempat kuburan kami ini? Allah kata apa? Siapa yang pandai-pandai yang membangkitkan kami? Siapa yang membangunkan kami daripada tempat kuburan kami? Tuan-tuan, ucapan ini kita nampak macam dah selesa sangat dah bagi orang yang bagus-bagus perangai dia duduk di alam kuburan. Tak guna betul lah. Siapa yang bangunkan kami ni? Ya Allah, orang dah syok dah di alam kuburan, tiba-tiba suruh bangkit pula.
Tuan-tuan kalau buka satu kitab namanya Riyadhus Shalihin, tengok muka surat yang ke-300. Satu bab yang menceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cerita nikmat kuburan. Sampaikan orang yang bergelarkan jenazah pada waktu itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalaulah si jenazah itu daripada kalangan orang-orang yang bagus, perangai bagus, taat setia dia kepada agama bagus, orang kenal dia, orang tu memang jenis bagus, dia akan berseru, qaddimuni, segerakanlah aku untuk dihantar ke kuburan, segerakanlah aku untuk dikambih cepat-cepat. Pasal apa tuan-tuan? Seakan-akan dia dah nampak dah nikmat kuburan. Nikmat kuburan. Itu jenis orang bagus-bagus. Orang yang tak bagus lagu mana? Disebut oleh baginda Nabi, wa in kanat ghaira salihatan faqalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Sehinggakan kalaulah si jenazah yang kita tanggung itu daripada kalangan orang yang tidak bagus-bagus, orang yang punyai dosa, orang yang punyai kekafiran, yang punyai satu sifat musyrik dalam hati, dia akan berkata, celaka sungguhlah. Tengok bahasa dia, ya wailaha, celaka sungguhlah. Korang yang duk angkut-angkut aku ni, yang pegang-pegang aku ni, yang dibawa aku, nak pergi mana? Aina tadhhabuna biha, korang nak pergi bawa aku, nak pergi mana? Tengok tuan-tuan, seakan-akan dia dah nampak dah yang namanya azab kuburan di dalam kuburnya nanti. Tuan-tuan, ayat surah Yasin kita baca tadi ni, depa ni dah terima nikmat dah, seronok dengan nikmat. Lalu timbul satu perkataan, ya wailah, ya wailaha, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka sungguhlah, siapa yang bangkitkan kami ya waktu dia dalam kuburan ni, dah syok-syok terima nikmat, kena bangkit pula. Apa hai? Tuan-tuan, sebab itu Allah sambung ayat dia, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah janji-janji Tuhan kamu seketika dahulu, wa sadaqal mursalun, dan benarlah utusan-utusan aku yang duk sampaikan. Dah seronok di alam kuburan, akan terima lagi nikmat di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Duk kena azab dalam kuburan, tak habis-habis lagi, akan disambung dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kan Nabi sebut, innal qabra awwalul manazil lil akhirah. Kuburlah tempat mula-mula yang nak menentukan seawal-awal kedudukan dia nanti di hari akhirat kelak nanti. Kalau bagus, baguslah dia. Kalau tak bagus, tak baguslah dia sampai hari akhirat kelak nanti. Maka kata pengarang kitab, oleh itu hiduplah mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu perenggan lagi. Kemudian mereka itu semua dihimpunkan di padang mahsyar dengan perlakuan masing-masing. Kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi ada diceritakan bagaimana keadaan manusia itu dihimpunkan di mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buka surah Al-Kahfi juzuk ke-15, sila lihat di suatu ayat, iaitu ayat yang ke-47. Allah jelas. Allahu Akbar. Kalau kita dengar sambil membaca, tengok sikit dia punya tafsiran ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda baridatan wa hasyarnahum
falam nuqadir minhum ahada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah pada hari ketika itu kami menerbangkan segala gunung dan juga ganang. Yang pertama, Allah nak buat bumi ni lagu warna, Allah akan terbangkan, namanya gunung ganang. Gunung ganang yang kita tengok, yang kita duk daki selama ni, dia kukuh menjadi pasak bumi. Tapi hari kiamat Allah kata kami terbangkan dia. Tak pernah tengok bukit Mesir terbang, hari tu kami bagi dia terbang. Kemudian apa kata Allah? Dan engkau akan melihat bumi ini cukup rata. Tak ada bukit bukau, tak ada lautan, tak ada sungai, tak ada tumbuh-tumbuhan, rata. Macam istilah kata baginda Nabi, macam sekeping roti. Rata je kan. Putih. Dan kami kumpulkan mereka, bahasa Allah. Wa hasyarnahum, bila dah selesai bumi ni nanti, Allah hancurkan, kemudian Allah terbangkan bukit bukau, Allah ratakan balik dunia ni. Bumi ni Allah ratakan balik. Waktu tu kami himpunkan semula manusia pada waktu itu dalam keadaan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada kalangan mereka. Seorang daripada kita pun tidak akan tertinggal. Semua wajib menghadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, hari ini cuba bayang dengan otak mudah kita lah. Kajian menunjukkan hari ini manusia di dunia dok ada lah ni tahun 2020, dok ada hidup lagi. Jumlahnya 6 bilion manusia. 6 bilion manusia. Ramai apa? 6 bilion ini tahun 2020. Jom kita imbas kembali pada tahun 1990. Berapa bilion manusia yang dah mati pada waktu tu, nak kumpul dengan manusia yang duk hidup lah ni, yang ada 6 bilion. Bahasa mudah saya, hari tu manusia begitu ramai. Begitu ramai. Sampaikan saya pernah guna satu istilah, tak bagi juta dah. Selautan manusia. Selautan manusia. Ramainya punya tak ramainya manusia pada waktu tu. Sampaikan kita dipesan oleh tuan-tuan guru kita. Kalau ada salah silap dengan orang pada hari ni, carilah orang tu cepat mungkin sebelum nyawa kita tercabut keluar. Sebab nak cari dia pada hari mahsyar Allah, tak tercari kita. Tak tercari kita. Kan kalau kita ada baca hadis Nabi, kita mencari syafaat Nabi pun susah hati dah tuan-tuan. Nak cari syafaat Nabi, satu Nabi ke satu Nabi. Satu Nabi ke satu Nabi. Nabi ni tak boleh dia suruh cari Nabi ni. Pencarian Nabi ke Nabi, kata para alim ulama tu kata, perjalanan kita 500 tahun perjalanan. Tu cari Nabi semata-mata nak ambil syafaat. Ni yang soal kita dekat dunia tak settle lagi macam mana? Kita ada buat salah dengan orang. Saya lah kata ada buat salah dengan orang. Tak settle dekat dunia. Saya nak cari dia waktu tu, lagu mana nak kenal ke dia? Dengan hari ni pun kita ada kenal orang pun tak singgah ke rumah dia. Yang pada hari tu nanti, alamatlah nak mencari dia. Memang tak terjumpa. Sampaikan kata Allah yarham Tuan Profesor Dr. Harundin, sampai kita ni merangkak-rangkak nanti kot. Nak mencari orang, nak supaya orang tu boleh ampunkan kesalahan kita. Jangan sampai kita bergelar dengan gelaran Al-Muflis. Orang yang Nabi sebut akan ada umat aku nanti, dia muflis pada waktu tu. Pasal apa? Pahalanya dia ambil oleh orang lain dan akhirnya dia kena tanggung dosa orang tu, kemudian Allah campak dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Sampai tahap tu, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tangguhkan dululah. Tangguhkan dulu. Duk cerita demi cerita, cerita demi cerita, duk syok cerita, takut tuan-tuan duk tunggu. Kita sampai takat, katanya sampai takat isyak je dah, isyak lebih dah ni.
minta ampun, minta maaf tuan-tuan, kita tangguhkan dulu. Nanti kita akan sambung pada perenggan yang kedua daripada bawah sehingga kita tamatkan bacaan insya-Allah pada bulan 12 akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada kata-kata kurang menyenangkan. Hanya sahaja yang baik itu datang daripada Allah. Kekurangan atas kebodohan dan kelemahan dari saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم بالصواب.